Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini viral sebuah video TikTok di mana orang ini mendakwa kucing dapat melindungi tuannya daripada terkena sihir. Saya tidak mengenali siapakah orang yang bercakap ini, tetapi sekadar daripada melihat video ini, satu perkara yang menarik perhatian saya ialah beliau memakai rantai yang diperbuat daripada biji tasbih. Tentang memakai rantai yang diperbuat dari biji tasbih ini, baik rantai ataupun gelang, saya ada buat sebuah video yang khas tentangnya, link di bahagian description. Link bagi video TikTok ini juga di bahagian description. Jadi dalam video ini, saya akan mengulas beberapa poin penting yang didakwa oleh, saya tak tahu namanya, oleh beliau ni ya, saya sebut beliau sahaja ya. Okey, poin pertama yang beliau bawa, yang beliau sebut ialah kucing ini adalah haiwan belaan khusus kepada orang Islam. Haiwan belaan khusus kepada umat Islam. Apabila hendak dikatakan khusus, apakah beliau memiliki dalil? Sejauh yang saya tahu, tidak ada dalil dalam hal ini. Paling dekat, bukan dalil tapi paling dekat ialah sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain-lain. Di sini saya bacakan hadis tersebut daripada Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 85. Jika ikut penomboran lain, penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 92. Hadis ini darjatnya sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, innaha, yang ini kucing, innaha laisat bin najsin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia, yakni kucing, bukanlah najis. Sesungguhnya ia tidak lain, hanyalah haiwan yang berkeliaran di keliling kalian. Ini saja yang ada bagi menyatakan bahawa haiwan kucing bukanlah najis. Tetapi tidaklah bererti ia adalah haiwan peliharaan khusus bagi umat Islam, kerana sama-sama kita tahu sahabat-sahabat kita, orang-orang yang bukan Islam juga ada membela kucing, dan kita orang Islam pun ada juga mereka yang membela haiwan peliharaan selain kucing seperti arnab. Oleh itu adalah tidak tepat untuk mengatakan kucing ini adalah haiwan peliharaan ataupun pet yang khusus bagi orang Islam. Itu poin pertama. Poin kedua, beliau mendakwa bahawa jika ada sihir dalam rumah, maka kucinglah yang mula-mula akan memberi tindak balas. Sekali lagi, apabila dia hendak mendakwa sedemikian, apabila beliau hendak mendakwa sedemikian, di manakah dalilnya? Sejauh kajian saya, sejauh yang saya tahu, yang paling dekat, bukan dalil yang tepat, tetapi yang paling dekat ialah sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nombor 3058. Jika penomboran Fathul Bari, nombor 3303, di mana Rasulullah SAW bersabda, Iza sami'tum siyahad diyakati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'as malaka. Wa iza sami'tum nahiqal himari fata'awwazu billahi minasyaitani fa innahu ra'as syaitana. Apabila kalian mendengar, apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah Allah daripada karunia-Nya, kerana sesungguhnya ayam itu telah melihat malaikat. Dan sebaliknya, jika kalian mendengar bunyi keldai bunyi kita sebut apa ya? Okey, ringgitkan keldai katakan, maka mintalah perlindungan daripada syaitan, kerana sesungguhnya dia, yang ini keldai, telah pun melihat syaitan. Ini hadis yang sahih, dan hadis ini hanya menyebut sama ada ayam yang berkokok ataupun keldai yang berbunyi. Okey, kita tak boleh nak kiaskan kepada haiwan-haiwan yang lain, sebab pada zaman Rasulullah SAW telah pun ada haiwan-haiwan yang lain, termasuk juga kucing. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Rasulullah SAW tidak pula menerangkan adanya keistimewaan kucing sehingga boleh melihat jin, melihat syaitan ataupun boleh melihat sihir. Ini adalah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada ayam dan kepada keldai. Okey, pada zaman Rasulullah SAW ada unta, ada kuda, ada haiwan-haiwan yang lain, tetapi baginda hanya mengkhususkan
kepada dua haiwan ini. Kerana dua haiwan inilah yang Allah telah memberikan keistimewaan kepada mereka untuk melihat malaikat bagi ayam dan juga melihat syaitan bagi kaldai. Sekali lagi saya ulangi, pada zaman Rasulullah SAW ada kucing. Bahkan seorang sahabat yang begitu masyhur namanya Abu Hurairah. Gelarannya itu kerana beliau ni suka bermain-main dengan kucing, suka menjaga kucing. Bahkan diriwayatkan dalam bajunya, lengan bajunya labuh kan, labuh, dalam tu dia akan simpan kucing. Okey, tetapi Rasulullah SAW tidak pun menerangkan apa-apa keistimewaan kucing, apatah lagi untuk mendakwa kucing inilah yang akan nampak jin, syaitan dan perbuatan sihir dan sebagainya ya. Okey, poin seterusnya, sebelum beliau yang dalam video TikTok itu mendakwa sebelum tuan rumah kena sihir, kucing itu dulu yang kena sihir. Bila cek, kucing telah menanggung sihir. Okey, ini poin penting, saya ulangi ya. Sebelum tuan rumah kena sihir, kucing itu dulu yang kena sihir. Bila cek, kucing telah menanggung sihir. Okey, tuan-tuan dan puan, sedikit tentang sihir. Sihir ni ialah kerjasama ataupun kesepakatan antara seorang manusia yang kita sebut sebagai ahli sihir dan juga jin peliharaannya untuk membuat sesuatu mudarat. Sihir tidak akan membawa kepada sesuatu manfaat. Sebab tu kita tak tengok ada orang buat sihir tolong umat Islam di Palestin ke di Syria ke apa ke. Sihir lazimnya ialah untuk membuat sesuatu mudarat. Ia adalah kerjasama, kesepakatan antara seorang manusia yang disebut sebagai tukang sihir, ahli sihir dengan jin peliharaannya. Okey, apabila hendak berlakunya sihir, ia berlaku ialah apabila ada seseorang yang berjumpa dengan ahli sihir itu meminta dia membuat sesuatu mudarat kepada si fulan ataupun si fulan. Bererti sihir ini spesifik. Bererti ahli sihir ini dan jinnya, mereka tahu secara spesifik kepada siapakah yang hendak dikenakan kemudaratan tersebut. Tapi poin penting, kemudaratan tidak akan berlaku, sihir tidak akan berjaya melainkan dengan izin Allah. Dan apabila Allah izinkan, ia bukanlah kerana kehebatan ahli sihir itu, bukanlah kerana kehebatan jin yang dia bekerjasama itu, tetapi Allah ingin menguji orang yang kena sihir itu dengan cara apakah dia merawat sihir. Apakah dengan sihir, apakah dengan syirik, atau apakah dengan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada kerja sihir ni, sekali lagi saya ulangi, ahli sihir dan jinnya tahu secara spesifik kepada siapa sihir itu ditujukan, kepada siapa mudarat itu ingin ditujukan. Kalau ahli sihir tu dan jinnya tu ingin mengenakan sihir, ingin mengenakan mudarat kepada tuan rumah, tapi yang kena tu kucing, maknanya ini sihir yang bukan nak kata amateur, tapi betul-betul tahap tadika. Okey, sebab sekali lagi, ahli sihir dan jinnya, mereka tahu secara spesifik kepada siapa hendak ditujukan, hendak dikenakan sihir tersebut. Okey, jadi ahli sihir tu telah ni, dia pun telah berpakat dengan jinnya, jin pun pergi ke rumah tu, dan jin tu pula salah nak kenakan pada tuannya, boleh tersalah, pergi kena kat kucingnya. Apa punya mangkuk sama ada jin tu mangkuk, ahli sihir tu mangkuk, ataupun kedua-duanya mangkuk. Jadi tuan-tuan puan, ke yang cakap ni mangkuk. Okey. Okey, jadi itu pentingnya. Okey, katakanlah sihir itu ataupun orang yang berjumpa dengan ahli sihir itu, dia minta dijatuhkan, dikenakan mudarat kepada seluruh ahli keluarga di rumah tu, semua sekali. Okey, supaya bukan spesifik kepada tuan rumah, bukan spesifik pada tuan rumah dan isteri, tapi kepada semua sekali. Kalau semua sekali, maka bukan saja kucing yang akan menanggung sihir, bukan saja kucing yang akan menunjukkan tanda-tanda awal yang kena sihir, tetapi semua yang berada dalam rumah itu, termasuklah cicak, lipas, semut, lalat, nyamuk dan apa-apa lain yang biasa di rumah. Selalunya di rumah apa? Cicak, lipas, kadang-kadang ada lalat, kadang-kadang ada nyamuk kan. Semua tu, cicak semua jatuh. Lipas semua terbalik, tak terbang lagi dah. Semut semua tengah meniti apa, semua mati. Lalat tengah terbang macam tu. Semua kena sekali, bukan kucing sahaja. Okey, jadi
Yang bercerita ni nampaknya macam dia ni tak tahu macam mana sihir berfungsi. Dan orang-orang yang turut shock, yang suka, yang share, yang percaya pun macam tak tahu bagaimana sihir berfungsi. Kita kena tahu bagaimana sihir berfungsi, bukan supaya kita pun dapat buat sihir, supaya kita dapat tahu cara-cara untuk melindungi diri daripadanya dan juga untuk mengelak diri daripadanya, ya. Jadi tuan-tuan, ini poin penting, saya nak ulang sekali lagi. Apabila hendak dilakukan sihir, ahli sihir dan jin yang dia bersepakat dengannya tahu secara spesifik kepada siapa sihir itu akan ditujukan. Kalau ahli sihir atau jin atau kedua-duanya boleh keliru sampai nak pergi pada si fulan, boleh pergi pada kucingnya pula, boleh dijatuhkan sihir pada kucingnya pula, ini sihir tahap tadika. Okey, ataupun kemungkinan yang kedua, memang diminta supaya sihir tu dikenakan kepada seluruh isi rumah, seluruh ahli keluarga rumah, seluruh rumah itu. Maka bukan saja orang manusia-manusia di rumah tu yang akan terkena sihir itu, tetapi termasuklah juga semua makhluk yang hidup di rumah itu. Tidak terhad kepada kucing, tetapi juga meluas kepada cicaknya, kepada semutnya, kepada lipasnya, nyamuk, lalat dan sebagainya dan sebagainya. Ia tidak khusus kepada kucing sahaja. Ini seandainya sihir itu semua yang ada di rumah tu, okey, semua yang ada di rumah itu. Okey. Perkara yang kemungkinan yang kedua ni jarang-jarang berlaku, sebabnya apabila ahli sihir hendak bekerjasama dengan jin, dia pakatannya tu adalah dia punya sesuatu yang dia kena buat untuk jin tu. Kalau nak jatuhkan mudarat kepada seorang saja, dia kena sembelih seekor ayam. Nak kenakan kepada suami dan isteri, katakanlah 2 ekor ayam. Nak dikenakan kepada seluruh ahli keluarga, mungkin 5 ekor ayam yang dia kena sembelih di sebelah kubur sekian-sekian. Jadi kena bayarannya lebih tinggi lagi. Okey, jadi orang tu pun dia tak akan buat kepada semua, melainkan yang spesifik itu sajalah. Dia tak akan buat kepada semua, melainkan yang nak mengupah tu pun bayar ekstra dan dia pun sanggup buat perkara yang ekstra itu, ya. Okey. Kemudian dia bawa pula orang yang dalam video tersebut, beliau menyatakan bila sedang meruqyah itu kucing muntah. Dan ada juga kes kucing mati beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kucing muntah ataupun mati beramai-ramai, ada banyak penjelasan yang lain. Sebagai contoh, kucing itu termakan racun. Ada orang letak racun tikus, tapi kucing yang salah termakan racun tersebut. Atau ada orang dia letak racun tikus, tikus telah makan racun itu. Dalam rangka dah makan tu, tikus belum mati, duk lemah, kucing pergi makan tikus itu. Dan kucing pun termakan tikus yang telah pun diracuni. Dan racun itu pun kena kepada tikus. Racun itu pun kena kepada kucing kerana kucing telah makan tikus yang diracuni. Okey, jadi ada saja penjelasannya. Kemudian kucing pun mereka ada wabak penyakitnya juga yang jika kena seorang, dia berjangkit-jangkit, ramai-ramai sakit dan ramai-ramai mati. Boleh saja berlaku sedemikian. Okey, jangan ingat manusia saja ada wabak penyakit. Haiwan-haiwan pun ada wabak penyakitnya dan kucing pun ada wabak penyakitnya. Okey, dan ini pernah berlaku. Saya sendiri melihat bagaimana ada jiran saya, dia nak meracuni tikus. Tikus dah kena racun. Okey, tapi tikus tu tak sempat mati, kucing pula pergi makan tikus tu. Kemudian kucing pula yang KO. Kerana apa? Kucing tu telah makan kucing telah makan tikus yang diracuni. Okey, tak ada kaitan dengan sihir pun. Jadi tuan-tuan, ada penjelasan di sebaliknya. Okey. Dan yang poin akhir yang saya nak ulas ialah dia mendakwa kucing itu mendoakan kamu. Kucing itu mendoakan tuannya. Sekali lagi kita kenalah minta dalil. Paling dekat yang saya tahu ialah surah An-Nur. Surah nombor 24 ayat nombor 41. Di mana Allah SWT berfirman, Alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Okey, apakah kamu tidak perhatikan bahwasanya bertasbih kepada Allah, bertasbih kepadanya? Okey, segala yang ada di langit dan ada di bumi, termasuklah burung yang ada tafsir yang berkata terbang dalam barisan saf.
Ada tafsir yang berkata terbang sambil mengembangkan sayapnya, ya. Okey, setiapnya kullun, setiapnya telah pun diberi ilmu untuk solatahu wa tasbihahu, untuk solat kepadanya dan tasbih kepadanya. Tentang solat ini, dalam ayat ini, para ahli tafsir ada yang berkata ia adalah doa, sebab maksud solat ialah doa. Ada juga yang bermaksud ia adalah ibadah. Maknanya setiap haiwan ini beribadah dengan caranya yang tersendiri. Ia bukanlah solat sebagaimana yang kita buat daripada takbir sehingga salam. Kerana itu adalah cara solat bagi manusia. Cara solat, cara ibadah bagi haiwan-haiwan ini ada dengan cara mereka yang tersendiri, ya. Okey, jadi tapi salah satu maksudnya ialah juga berdoa. Cumanya di sini, apakah dia berdoa untuk tuannya? Kita tak tahu, kan? Tapi kalau nak sebut secara spesifik, kucing kamu mendoakan kamu, hendaklah bawa dalil secara spesifik. Okey? Jadi ini poin penting daripada video itu yang ingin saya ulas. Okey? Jadi sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan viralkan sesuatu isu yang kita nampak macam, wow, kucing ni melindungi daripada sihir. Wow, yang cakap tu pakai kopiah, ada janggut, ada tasbih. Kalau ada tasbih di keliling leher, itu tanda awal dia bukan orang yang berilmu. Tanda awal, kita tengok pada awalnya, kita tahu dah dia bukan orang yang berilmu dalam agama. Apatah lagi, dia bukan orang sunnah. Bukan orang yang mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sihir ni dalam video-video yang lain saya telah pun jelaskan bahawa manusia ini tentang sihir memang ada 3 kumpulan. Satu ekstrim, mereka yang menafikan sihir. Satu ekstrim lain, mereka yang terlebih mendakwa, overclaim, macam-macam ataupun apa-apa saja yang aneh yang berlaku, semuanya kerana sihir. Apa-apa saja yang pelik, apa-apa saja yang aneh, semuanya kerana sihir. Kita hendaklah berada di tengah-tengah bahawa sihir itu ada, boleh berlaku, tetapi bukanlah semua keanehan, bukanlah semua kejanggalan adalah kerana sihir. Banyak saja penjelasan yang lain. Yang penting ialah kita sentiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sihir dengan cara yang ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah SAW, yang ini dengan baca surah-surah pelindung. Okey, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca penuh lah, jangan baca ayat pertama saja. Membaca ayat kursi, membaca suratul Baqarah. Rasulullah SAW menerangkan bahawa bila kita baca surah Al-Baqarah, syaitan lari daripada rumah tersebut ataupun tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi kita amalkan perkara ni. Salah satu zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita baca selepas setiap solat fardu ialah surah-surah perlindungan yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga dengan ayat kursi. Dan inilah cara untuk kita melindung diri daripada sihir. Dan andai kata kita terkena sihir, inilah juga cara untuk kita merawat diri daripada sihir. Okey, mungkin ada yang kata, alah tak apalah, orang ni nak berhati-hati saja daripada sihir, dia tengok kucing tu. Tak. Overclaim, terlebih mendakwa tentang sihir ni ada keburukannya, ada kemudaratannya. Sebab macam saya katakan tadi, sihir ni tak berlaku. Melainkan ada orang lain yang minta, yang pergi jumpa kepada ahli sihir tu, bayar upah kepada dia, minta dia jatuhkan sihir, kenakan sihir kepada si fulan, kepada si fulana. Okey? Jadi bila berlakunya sihir, bila kita overclaim macam-macam itu sihir, kita juga akan mula tertanya-tanya, siapa yang mensihir aku tu? Siapa yang menyihir perniagaan aku ni? Siapa yang menyihir isteri aku ni? Siapa yang menyihir suami aku ini? Siapa yang menyihir keluarga aku ni? Aku tengok kucing aku ni mati tergolek. Mulalah bersangka-sangka, jiran aku ni kot, aku baru beli kereta baru, dia dengki lah tu. Oh tak, aku rasa kawan pejabat tu, sebab bos ni selalu suka kat aku, dia jealous kat aku. Jadi kita mula bersangka-sangka, kita mula tuduh-menuduh, kita mula saling bermusuhan antara satu sama lain. Dan yang paling teruk, harap tidak berlaku, ada pula yang akan membalas. Oh, jiran aku sihir aku ya, kucing aku sampai mati. Aku nak sihir dia balik. Aku nak pergi Thailand cari ahli sihir yang lagi power. Okey, sampai boleh ke tahap itu. Jadi tuan-tuan nampak, overclaim sihir ni sesuatu yang serius. Sebab orang yang overclaim sihir, dia akan mula terfikir-fikir, siapa yang sihir aku? Siapa yang sihir ahli keluargaku? Siapa yang sihir perniagaan aku, ya? Dan kemudian ia juga boleh bawa kepada syirik.
Macam mana? Okey, saya bagi contoh. Ada orang dia tidur selalu nightmare. Selalu mimpi buruk. Ayat kursi tak nak baca. Okey, selalu mimpi buruk. Kemudian dia dapat petua, oh kucing ni akan menanggung sihir. Lalu dia pun bela kucing. Tengok-tengok lepas tu tak ada mimpi buruk. Kucing ini telah melindungiku daripada sihir. Itu sudah syirik. Padahal yang benar, Allah yang akan melindungi kita daripada sihir ataupun mimpi buruk tu. Dan kalau ada mimpi buruk tu pun, yang Rasulullah SAW ajar ialah membaca ayatul kursi sebelum tidur. Kalau kita mimpi buruk, mimpi nightmare, ketika sedang tidur sehingga terjaga, bila terjaga tu kita baca A'udzubillah minasyaitonirrajim dan kita ludah ke kiri, ludah tanpa air liur tu. Okey, ludah ke kiri 3 kali. Dan kalau kita dapat terus bangun untuk sembahyang tahajud, itulah kemenangan yang sebesar-besarnya ke atas syaitan yang mengganggu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti akan dengar ustaz-ustaz ini yang mengajar. Kononnya kalau mimpi sedang menyusukan baby lah, kalau mimpi gunting lah, mimpi itu, mimpi ini, itu tanda anda kena sihir, itu tanda sekian. Lalu datanglah merawat dengan kami, kan? Sebelum tidur, baca ayat kursi. Kalau sedang tidur dapat mimpi buruk sedemikian sehingga terjaga, baca A'udzubillah minasyaitonirrajim, ludah ke kiri. Kalau dapat bangun solat tahajud, lagi bagus. Syaitan tu kata, aku kacau dia ni tidur. Tengok-tengok dia bangun. Dijadikan ia sebagai satu sarana untuk bangun dan solat qiyamul lail. Alamak, okey. Dan bila esoknya sudah jaga, jangan cerita kepada siapa-siapa. Rasulullah SAW mengajar kita, kalau ada mimpi buruk, jangan cerita pada siapa-siapa. Kerana apabila kita menceritakannya, kita membesar-besarkan lagi syaitan yang mengganggu kita. Okey, kembali kepada yang overclaim ataupun kepada cerita kucing ni, dan juga ia kononnya boleh menanggung sihir apa. Cuba lihat dalam video TikTok tu di bahagian komen, sudah ada yang komen, kucing ini pelihara aku. Aku dulu selalu mimpi buruk. Sekarang ni ada kucing, dah tak ada mimpi buruk. Sebelum ni aku biasa rasa ada perkara-perkara aneh di rumah. Sejak aku bela kucing, dah tak ada perkara aneh dah. Kan dia punya keyakinan ataupun keselamatan itu disandarkan kepada kucing dan bukan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini bukan perkara kecil, ia juga boleh melibatkan akidah, ia juga boleh membawa kepada syirik. Saya tak tuduh serta-merta syirik kerana mungkin orang itu dia salah dalam menaip ataupun dia terlepas pandang, tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang serius. Oleh itu, saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau jumpa orang macam ni, macam-macam lain ke, abaikan. Tak payah duk forward, tak payah duk meviralkannya, ya. Kucing pun jadi stres kalau tengok tuan je, tengok benda tu, ya. Baik, moga-moga dapat menjawab isu-isu dalam video tersebut. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.